Assalamualaikum dan hai murid-murid, bersama dengan Cikgu hadir lagi untuk Sains tahun 4. Kita masih lagi pada unit 1 kemahiran saintifik. Kali ini adalah siri keempat, iaitu tentang bagaimana membuat hipotesis. Ingat lagi tak hipotesis? Ingat hipotesis, kamu kena ingat dulu pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak belas. Siapa yang lupa boleh rujuk video yang sebelum ini. Mari kita belajar sama-sama. Jom! Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah 1+1+11 membuat hipotesis dengan membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Mari kita ulang kaji. Terdapat 12 kemahiran proses sains yang pernah kita belajar sebelum ini. Yang pertama, memerhati, mengelas, meramal, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inferen, mentafsir data, mengawal pemboleh ubah. Dan hari ini kita nak belajar tentang membuat hipotesis. Kemahiran proses sains yang belum lagi cikgu sentuh antaranya ialah berkomunikasi, mengeksperimen, menggunakan perhubungan ruang dan masa, dan mendefinisi secara operasi. Jadi, hari ini kita akan cuba memahami bagaimana hendak membuat hipotesis. Jom murid-murid! Baiklah. Apakah maksud membuat hipotesis? Ya, hipotesis ialah membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah. Ingat lagi tak pemboleh ubah kita belajar ada 3. Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Jadi, yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Maksudnya, bila kita buat uji kaji, pasti ada sesuatu yang akan berlaku selepasnya. Kenyataan ini perlu diuji untuk membuktikan kesahihannya. Ya murid-murid, dalam sains kita perlu uji untuk dapat bukti. Di sini cikgu nak bagi tips macam mana kita nak menjawab soalan yang berkaitan hipotesis. Ya, hipotesis boleh jawab dengan keadaan kaedahnya semakin bertambah atau berkurang PM. PM ni apa? Ingat lagi tak? Pemboleh ubah dimanipulasi. Semakin bertambah atau berkurang PB. Pemboleh ubah bergerak balas. Maknanya kita buat sesuatu, kita ubah sesuatu, tambah atau kurang kepada PM-nya, maka akan terjadi sesuatu kepada PB-nya. Itu yang kita cuba hasilkan dalam hipotesis. Mari kita lihat contoh ini yang ada dalam buku teks murid-murid. Sekali lagi, apa itu membuat hipotesis? Membuat hipotesis ialah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam penyiasatan. Mari ikuti situasi di bawah. Melan dan Faris ingin menyiasat sama ada bilangan adukan. Adukan ni maksudnya kita kacau dengan sudu boleh mengurangkan masa untuk gula melarut dengan sempurna atau tidak. Bermakna di sini gula yang melarut tu ialah gula itu telah sepenuhnya cair dalam air. Jadi secara umumnya mereka ingin uji kaji tentang macam mana ataupun berapa lama masa diambil dan juga berapa banyak bilangan adukan, bilangan kacauan sudu ke atas air gula ataupun gula yang berada dalam air. Melan berkata, jika saya mengubah bilangan adukan ketika mengaduk,
gula dalam gelas manakah yang akan melarut paling cepat. Maknanya mereka akan cuba uji kaji setiap cawan itu untuk bilangan adukan, bilangan kacauan. 1, 2, 3 ataupun sebagainya. Catat dalam jadual. Tentulah gula yang diaduk paling banyak akan melarut paling cepat. Ya, secara logiknya kita biasa akan kacau air kita sama ada air kopi ke, air Milo ke dengan banyak kali supaya cepat dia larut terutamanya gula di dalam air itu. Secara logik kita dah tahu jawapannya iaitu banyaknya ataupun semakin banyak bilangan kacauan ataupun adukan tu pastilah gula itu akan cepat melarut. Ya, kata Melan, saya pun fikir begitu. Semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut sempurna. Itulah yang dinamakan hipotesis. Jadi, mereka berjaya membuat hipotesis dengan mengaitkan hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi atau singkatannya PM iaitu bilangan adukan. Ingat lagi, adukan tu maknanya kita kacau tapi dalam bahasa sains kita panggil adukan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas, iaitu apa yang berlaku selepas uji kaji iaitu masa untuk gula melarut sempurna. Jadi kita kata situ semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut sempurna. Mari kita lihat beberapa contoh untuk memastikan kita mudah untuk menjawab soalan hipotesis. Baiklah, sebelum itu ada beberapa tips yang mudah untuk kita capai atau dapatkan apa itu pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Ingat ya, dua perkara ini PM dan PB adalah penting dalam menjawab soalan hipotesis. Dan PM dan PP ini boleh didapati dalam ayat yang tertulis ataupun pada jadual. Mari kita lihat di sini. Di manakah PM-nya? Ya, PM-nya adalah di dalam jadual yang pertama dipanggil masa. Kerana masa yang boleh kita ubah. 0 minit, 2 minit, 4 minit, 6 minit dan seterusnya. Dan PB-nya adalah selepasnya iaitu keputusannya adalah suhu air. Jadi kita dah dapat PM dan PB. Kita lihat pula bagaimana hendak menjawab hipotesis. Ya, rumus hipotesis semakin bertambah atau berkurang PM, semakin bertambah atau berkurang PB. PM kita dah dapat. PB kita dah dapat. Sekarang ni bagaimana dengan bertambah berkurang? Ya, lihat pada jadual PM iaitu masa mula pada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 14. Adakah nombornya semakin bertambah atau berkurang? Ya, nombornya semakin bertambah. Jadi, untuk baris yang pertama, semakin bertambah PM. Kita tukarkan saja, semakin bertambah masa, maka ataupun koma, semakin apa? Lihat pada suhu pula. 37, 47, 57, 67, 77, 86, 97, 100. Nombor ini pun semakin bertambah. Jadi, kita boleh kata semakin bertambah masa, kita gantikan PM dengan masa, semakin bertambah PB. PB pun kita ganti dengan suhu air. Itulah jawapan bagi hipotesis. Mudah kan? Macam tengok soalan yang lain. Cuma cikgu nak ingatkan, tidak semestinya dalam semua jadual yang ada dalam soalan tu PM berada di dalam jadual. Mungkin kat sini bukan PM-nya. Mungkin ada pada ayat-ayat di atas ini. Jadi, kena hati-hati. Ingat ya, pemboleh ubah dimanipulasi adalah sesuatu pemboleh ubah yang kita boleh ubah dalam penyiasatan ini. Contoh yang kedua, lihat ada magnet P, Q dan R dan ada klip kertas. Klip kertas ni pastilah melekat ataupun dibuat daripada besi atau logam dan melekat kepada magnet. Itu perkara asas ni murid-murid. Jadi apakah PM dan PB-nya? Ingat ni, PM-nya yang suatu yang berubah kat sini. Apakah yang berubah? Cuba kita lihat pada magnet-magnet ni. P, Q dan R. Apakah perbezaan antara mereka? Ya. Pemboleh ubah dimanipulasi PM adalah saiz magnet. Ingat P, Q dan R semakin membesar, kecil kepada besar dan besar. Jadi kita kata saiz magnet sifatnya.
Dan yang kedua, PB, kita lihat kepada perubahan jumlah bilangan klip kertas yang melekat. Jadi, PB-nya adalah bilangan klip kertas yang melekat pada magnet. Itulah cara bagaimana kita mendapatkan PM dan PB daripada gambar raja. Lihat perbezaan dan ketahui apa yang kita cuba hendak dapatkan. Kita masukkan saja dalam rumus pada hipotesis semakin bertambah berkurang PM, semakin bertambah berkurang PB. Cuba lihat saiz daripada P, Q dan R, dia kan semakin bertambah. Jadi semakin bertambah saiz magnet dan semakin bertambah klip kertas. Klip kertas pun makin bertambah. Itulah jawapan bagi hipotesis kita. Dan satu lagi soalan. Yang tadi kita pakai jadual, kemudian gambar raja. Yang ketiga kita gunakan carta palang. Ini adalah carta palang. Lihat ada satu perkataan di atas ni dan di bawah ni iaitu bilangan haiwan X dan tahun. Ingat ya, satu tips iaitu yang di bawah ini sentiasa kita panggil sebagai PM. Yang di atas ini adalah PB. Itu adalah contoh ataupun cara kita nak membaca carta palang. Jadi kita masukkan saja semakin bertambah berkurang PM. PM itu tahun. Semakin bertambah berkurang PB. PB-nya adalah bilangan haiwan X. Kerana apa? Tahun kita boleh ubah. Kita boleh tentukan, tetapi bilangan haiwan X mungkin akan bertambah atau berkurang pada tahun-tahun yang kita cari. Kita masukkan saja dalam jadual kita. Ingat, tahun ni nampak 2014, 2015, 2016, 2017, pastilah nombor ni bertambah. Jadi, semakin bertambah bilangan tahun, semakin berkurang bilangan haiwan X. Kenapa berkurang? Lihat carta palang ini daripada 2014 tinggi dan dia turun ke bawah. Jadi, ke bawah ni dinamakan sebagai berkurang ataupun menurun pun boleh. Jadi, jawapannya adalah semakin bertambah bilangan tahun, semakin berkurang bilangan haiwan X. Mudah kan? Jadi, kita dapat 3 contoh, 3 tips bagaimana nak menjawab hipotesis dan kita mendapatkan PM dan PB dengan mudah. Contoh yang keempat ialah bagaimana kita dapatkan PM dan PB daripada pernyataan, ayat pernyataan yang ini, yang kotak ni. Daripada PM PB kita akan dapat hasilkan hipotesis. Jadi, span kecil isi padu air yang tinggal 500 cm padu. Span sederhana isi padu air yang tinggal ialah 200 cm padu. Span besar isi padu air yang tinggal adalah 100 cm padu. Lihat kat sini semuanya ada span dan juga isi padu air yang tinggal. Mereka berdua ni atau kedua-dua pernyataan ini adalah untuk PM dan PB. Yang mana satu PM dan PB. PM yang mula, PB yang keduanya. Maknanya span adalah PM dan isi padu air yang tinggal adalah PB. Tetapi span, apakah perbezaan antara span tu? Sifat dia kecil, sederhana, besar. Jadi kecil, sederhana, besar ni kita boleh tukar kepada saiz. Jadi hipotesisnya ialah semakin bertambah saiz span, semakin berkurang isi padu air yang tinggal. Kenapa cikgu kata bertambah? Lihat span kecil, sederhana, besar. Semakin membesar, jadi bertambah. Manakala isi padu air pun daripada 500 turun ke 200, turun ke 100. Maka makin berkurang. Jadi sebagai latihan untuk pelajaran pada hari ini, cikgu harap kamu boleh buat soalan ini dan nyatakan jawapannya. Semoga berjaya. Alhamdulillah, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan murid-murid dapat mengingati atau dapat memahami bagaimana untuk mencari hipotesis atau membuat hipotesis. Jangan lupa untuk terus bersama Cikgu Hadi dalam channel Cikgu Hadi Ilmu Dikongsi Manfaat Nikmati dan terus bersama Cikgu untuk video akan datang. Tekan butang like, subscribe dan loceng untuk mendapatkan notifikasi tentang video akan datang. Jom kita bersama-sama lagi dalam belajar akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.